Assalamualaikum, salam bersih, mufakat sejahtera. Bersama saya, Nurul Farisha. Kita ikuti berita utama minggu keempat bulan Mei 2023. Baru-baru ini, Negeri Sembilan digemparkan dengan aktiviti perlombongan nadir bumi REE tanpa lesen di Kuala Pilah. Aktiviti perlombongan nadir bumi REE dilihat lebih mudah berbanding aktiviti korek pasir atau kuari kerana melibatkan aktiviti kecil namun hasilnya lumayan. Jelas Datuk Seri Haji Amnuddin Harun di Majlis Sambutan Anti Dadah 2023 Negeri Sembilan baru-baru ini. Kampung Sikai Seri Menanti antara kawasan yang terlibat dalam aktiviti perlombongan haram REE yang melibatkan di atas 2 lot tanah milik persendirian. Siasatan bersepadu Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan bersama Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Sembilan dengan bantuan pihak polis dijalankan sejurus sahaja aduan diterima pada 16 Mei 2023. Pada 25 Mei 2023, sekali lagi kerajaan negeri mengesan aktiviti perlombongan haram REE di atas kawasan pertanian di Sungai Muntoh, Titi, Jelebu. Datuk Seri Haji Amnuddin Harun berkata, laporan mengenainya pada pukul 5 petang dan kemudian sekitar 10.30 malam pada hari yang sama, Pejabat Tanah Galian PTG menemukan lokasi berkenaan. Walau bagaimanapun, tiada tangkapan dibuat meskipun aktiviti masih aktif di lot persendirian itu. Maklumat saya sekitar pukul 5 petang, saya sampaikan, saya minta supaya diadakan satu tindakan segera dan Alhamdulillah 10.30 malam mereka bergerak pukul sekitar 8 malam dan 10.30 malam mereka telah dapat menemui tempat perlombongan haram. Hasil mereka kita telah sita dan kita telah simpan dan kita nampak bahawa di situ masih aktif dan ketika kita sampai tidak ada tangkapan dan ini berada di lot persendirian dan saya juga dimaklumkan ada lot daripada lot tanah kerajaan juga terlibat. Menteri Besar Negeri Sembilan meminta agar masyarakat setempat memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat kepada pihak berwajib bagi membantras aktiviti haram berkenaan daripada terus berleluasa. Jutaan terima kasih diucapkan kepada anggota pertahanan awam dalam membantu rakyat dan kerajaan negeri ketika negara terkesan dan dilanda bencana. Program Civil Defence Emergency Response Team (CDET), anjuran APM jelas mampu memberikan impak positif, ucap Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan di Majlis Apresiasi Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sembilan di Balai Cerap Port Dickson. APM juga harus bergerak seiring dengan arus kemajuan dan pemodenan demi memastikan ia tidak ketinggalan. Jelas di sini semua aktiviti yang dianjurkan oleh APM mampu menjana impak positif yang diharapkan bagi kesejahteraan bersama dan memahirkan warga Malaysia khususnya dari golongan remaja yang memiliki jati diri, patriotisme, semangat berpasukan dan kebolehan bekerjasama dalam satu pasukan. Ini boleh dilihat dari usaha APM memantapkan kesiapsiagaan melalui program Civil Defence Emergency Response Team (CDET). Statistik mencatatkan sebanyak 60% penagih dadah merupakan golongan belia dalam masyarakat hari ini. Statistik yang membimbangkan ini dinyatakan dalam ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan baru-baru ini dalam sambutan Hari Anti Dadah di Stadium Bola Ngocah, Kuala Pilah. Beliau menjelaskan komuniti perlu mengambil berat mengenai isu ini kerana isu penagihan ini tidak berlaku secara tiba-tiba. Bagaimana masa depan negara kita nanti? Maka untuk menangani masalah dadah ini, setiap isu-isu ini harus diselesaikan secara bersepadu dan memerlukan kerjasama semua pihak. Saya menyeru kepada semua ahli masyarakat, termasuk jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO, pemimpin-pemimpin komuniti serta ahli komuniti perlu bertanggungjawab dan ambil peduli dalam memastikan persekitaran tempat tinggal, keluarga, institusi pendidikan dan tempat kerja juga bebas daripada ancaman dadah. Kestabilan sebuah institusi keluarga, pembangunan masyarakat dan care ekonomi terletaknya pada seorang ahli keluarga atau seorang yang bergelar ibu, isteri atau suri rumah.
bagi menghargai dan mensyukuri dengan kehadiran seorang suri rumah atau isteri menerusi Perkeso mengenalkan skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR yang disokong kuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Saya melihat inisiatif perlindungan sosial ini meletakkan penghargaan yang selayaknya kepada golongan hawa atau suri rumah. Ini kerana skim ini menyediakan perlindungan kepada suri rumah sewaktu melaksanakan aktiviti berkaitan rumah tangga, sama ada dalam rumah ataupun di luar, selagi ia berkaitan dengan urusan rumah tangga. Pada para suami yang isterinya tidak bekerja, apa salahnya mencarum untuk isteri kita? Berapalah sangat jika dibandingkan dengan jasa, keringat dan pengorbanan para suri rumah ini. Saya mahu pastikan suri rumah di negeri ini layak dilindungi Perkeso menerusi skim SKSSR ini. Lepas ni wakil-wakil rakyat kita yang ada di depan tu, kita beratur, kita terus potong untuk isteri tersayang. Begitu juga rakan-rakan kita yang lain yang hadir di sini yang baru pertama kali dengar, carumlah untuk isteri, tak banyak, tetapi akan memberi manfaat yang besar kepada keluarga kita, insya-Allah. Sebanyak 50 juta ringgit jumlah pelaburan telah dibuat oleh pihak Tashing Equipment Sedia Berhad di atas pembinaan kilang pembuatan micro tunneling dan pipe jacking di Negeri Sembilan. Kerajaan Negeri Sembilan amat berbesar hati serta mengalu-alukan pembukaan industri baru ini. Saya difahamkan bahawa kilang ini berupaya mempunyai kapasiti tahunan menghasilkan 50 set mesin penggali, di mana 80% daripada pengeluarannya akan diekspor ke pasaran Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dengan memfokuskan pasaran ekspor ke luar negara, pemilihan Negeri Sembilan sebagai tapak projek dilihat amat tepat berikutan kedudukan negeri ini yang sangat strategik, iaitu berhampiran dengan ibu negara Kuala Lumpur International Airport dan Pelabuhan Kelang, menjadikan ia sebagai salah sebuah destinasi pilihan para pelabur. Ini masa kita. Inilah tema bagi sambutan Hari Belia Negara tahun 2023. Menteri Besar Negeri Sembilan memberi dorongan kepada belia agar terus komited dalam apa jua bidang yang diceburi. Ini masa kita. Ini tema sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini. Pemilihan tema ini saya yakin mampu menjadi pendorong kepada generasi belia, khususnya di Negeri Sembilan, supaya lebih bersemangat dan komited dalam merencana hala tuju dan perancangan warga belia. Majlis sambutan ini juga amat penting kerana ia menjadi bukti pengiktirafan kerajaan negeri terhadap anak-anak muda ataupun golongan belia. Dalam pada itu, keutuhan jati diri perlu di dalam setiap belia agar masa depan negara lebih terjamin. Kami juga berbangga dengan anak muda waris Negeri Sembilan yang cerdik dan inovatif dalam mengekalkan dan membawa kelestarian adat budaya dan bahasa Negeri Sembilan ini. Saya percaya jati diri yang kukuh dalam membawa kelangsungan warisan kita dapat memberi nilai tambah yang besar kepada pembangunan negara. Seterusnya dapat menunjukkan kemewahan adat, budaya dan bahasa di Malaysia. Nilai perpaduan adalah aset negara yang sangat bernilai. Titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah dikongsikan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan dalam ucap tama baru-baru ini. Rakyat Malaysia harus menjadikan nilai perpaduan sebagai satu aset negara yang paling utama demi masa depan negara. Kedua, kurangkan perbezaan di antara sesama kita dengan merapatkan jurang antara kaum, bangsa dan agama. Dan yang ketiga, unity begin at home, iaitu perpaduan bermula dari rumah. Dalam pada itu, Menteri Besar Negeri Sembilan mengingatkan bahawa penglibatan semua pihak amat perlu untuk memainkan peranan besar untuk melengkapkan keharmonian sesebuah masyarakat dan negeri. Penglibatan MPKK, rukun tetangga, persatuan penduduk, jawatan kuasa kebajikan persatuan yang mewakili rumah ibadat selain Islam turut hadir pada program ini telah memainkan peranan besar untuk melengkapi peranan kerajaan negeri dalam pemberian khidmat sosial kepada masyarakat.
Peranan yang dimainkan oleh pemimpin-pemimpin komuniti di setiap aktiviti organisasi di lapangan adalah sangat besar demi menjaga keharmonian dan keselamatan komuniti setempat. Sehubungan itu, kerajaan negeri dengan sukacitanya ingin memberikan insentif skuter beroda sebanyak 2 buah untuk digunakan semasa rondaan skim rondaan sukarela SRS di kawasan komuniti. Sekian dari Berita Negeri Kita TV, Negeri Sembilan kini berwajah baru. Saya Nurul Farisha, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.